tu apa? Yang jahil lah, yang tak berapa nak pandai ni, yang biasa-biasa je kan. Apa? Okay, so insyaAllah hari ini Ustazah akan kongsikan mengenai jannah. Kan, path towards jannah. Jannah dah dulu kan. Awal betul Ustazah. Jom, sebelum kita mulakan, jom kita yang baru masuk. Assalamualaikum. Ustazah ada kenal lah beberapa nama kat sini yang Ustazah punya student. Masya Allah, tabarakallah. Thank you so much for being here. Okay, kekalkan towards dengan empowered women sebab Ustazah selalu juga tahu dengan empowered daripada dulu lagi. Dari dulu kan, macam lama betul Masya Allah, Masya Allah. Ustazah nak teh, nak kopi? Jana. Tak nak apa-apa. Kan, kalau siapa yang baru tahu tentang empowered ni, you guys need to know actually empowered dah lama dah bertapak di Singapura kan, since orang cakap bukanlah macam beratus tahun, tapi kita adalah satu platform untuk memberikan knowledge kepada kepada women dekat Singapura kan, bukan limited knowledge ke, kita ni tak limited. Kita even ada sisterhood punya gathering. If you need someone to talk, this is the platform. So kita ada ramai asatizah daripada antaranya saya sendiri, saya yang paling kecil lah, tak adalah, ada yang kecil lagi daripada saya. Antara saya yang middle lah boleh cakap. Dan sebelum ni Ustazah Siti Khatna, Ustazah Nur Khadijah. Ustazah Nur Khadijah ni mentor saya. Saya punya sifu boleh katakan. She is the one who actually built my confident level kan, nak bagi orang cakap, nak bagi share something. So insyaAllah kita akan, kalau siapa-siapa yang baru, so boleh follow and always boleh letaklah notification tu kan as on, untuk kalau apa-apa empowered ada buka kelas ngaji ke, kelas Compass 114 ni pun ada. InsyaAllah kita boleh sama-sama raih ilmu, insyaAllah. InsyaAllah. Ada orang nak makan jadi bunyi bising-bising dengar kan. Ada orang nak makan dia bising. Biasalah tu. Dia nak buat kita jealous. Tak apa tu, normal. Normal Ustazah, sebab as a woman I'm sure everyone is well aware yang perempuan ni kalau it always equates to multitaskers kan, nak jemur baju, nak masak, nak potong sayur, it's all encompassing. So that's why I think the main reason kenapa we wanted to come up with this program ataupun this sharing session on Path to Jannah is basically how to find that balance between duniawi dengan akhirah. So I think based on the registration that we receive pun, the takeaways yang all the sisters here shared with us, what do you want to get at the end of the session pun memang kena sangat Ustazah dengan whatever that you want to share and deliver today, insyaAllah. So without further ado, I think bismillah we can proceed on further. Okay, insyaAllah. Sebelum tu Ustazah nak lah, kalau siapa-siapa yang free kan, kalau tak buat multitasking, bolehlah switch on video. Jadi kita boleh ada interaction sikit. Sebab ni bukan ceramah kuliah duha this is more to interaction, more to getting to know all of you. Siapa yang free, silakan boleh buka switch on your camera, insyaAllah. So let's start our this sharing session with Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Okey, kita dah start Nampak kan Ustazah punya slide? Nampak full slide, bukan yang belakangnya kan? This one is under macam apa ni? Oh, yang belakang presenter slide. Presenter slide. Alright, nampak? Okay, better Ustazah. Better, alhamdulillah. Okay. So insyaAllah today Ustazah akan share tentang Path to Jannah. Path to Jannah ni orang cakap pasal Jannah, ada lagu pasal Jannah lah kan. Siapa pernah dengar lagu pasal Jannah? Tapi sebelum kita nak we go further dulu, Ustazah nak tanya. Kalau siapa boleh jawab silakan. Siapa nak chat dengan Ustazah pun boleh, tak ada masalah. Okay, Ustazah nak tanya, what is Jannah? Apa yang kalian faham or what do you understand when Ustazah kata Jannah?
Apa you faham? Jannah ni when datang dekat dalam fikiran you kataan apa tu Garden. Garden. Lagi apa? Siapa yang kalau malu-malu segan-segan kan macam shy cat kan? Bolehlah chat dekat situ kan? Boleh isi dekat ruang chat. Jannah ni sebenarnya apa dia sebenarnya jannah? Apa function dia? Apa function jannah? Syurga. Masya Allah, syurga. Selain daripada syurga, apa yang kita faham? Apa yang dalam syurga ni ada? Saya boleh share. Dalam syurga ni ada apa selalu kita faham? Atau kita ada sungai tahu? Yang mengalir-ngalir. Ada buah-buahan. Ada yang ikut sekali. Masya Allah. Good. Kan? Masya Allah. Bagus. Betul. Itulah. What is Jannah? Jannah ni adalah satu tempat yang mana itu adalah the ultimate goal kita. Kan? Itulah tempat yang semua manusia, khususnya orang Muslim, orang yang beragama Islam, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, yang nak pergi ni adalah Jannah. Tapi tahu tak all of you yang Jannah ini ada bahagian-bahagian dia. Ada dia punya pintu-pintu dia kan. The highest, the lowest. Jom kita tengok sama-sama. Okay. So the first one kalau kita nak pergi tu yang paling tinggi lah kan. Yang macam ni kalau pergi dapat ni memang terbaik lah cerita dia. Kan? The best Jannah Babus Salah. For Muslim yang punctual and focused on prayer. Mesti semua cakap, alah Ustazah, ini part lah yang kita susah ni Ustazah kan. Fokus dengan punctual prayer. Sebab kadang-kadang kita satukan Ustazah. Nak dekat habis Zuhur tu, kita solat Zuhur, lepas 5 minit lepas tu asar, terus on the spot. Dia nak dekat-dekat kan, dia macam nak cantum tapi tak cantum. Jannah yang kedua yang paling tinggi adalah bab jihad. Kan, for those who take part dan took part in jihad. Okay, maksud dia kat sini jihad bukan hanya dari sudut peperangan sahaja. Kalau kat Singapore punya konteks kita tak ada benda tu. Peperangan ataupun jihad yang kita nak nampak dalam kita adalah rakyat Singapura kat sini. Yang pertama kita jihad nafsu kita. Yang kedua kita jihad dari sudut melahirkan anak. Yang mana almarhumah baru saja kalau kita kenal, semua orang kenal Siti Sarah. Kan, dalam kita tahu ini adalah satu dalam sejarah ini adalah pembuka mata untuk kita tahu this is jihad. She is dia pregnant, lepas tu diagnose dengan COVID-19 and dia tak ada bisik-bisik. And dia tak sempat vaksinate. Dia tak sempat ambil vaksin. Benda tu yang sangat-sangat sedih yang kita boleh nampak ini adalah Allah nak tegur kita muslimah. Allah nak tegur kita. And Allah nak kata, this is the time for you to actually open your eye, open your heart. Benda ni yang kita nak tahu. Jihad ni bukan hanya kita berperang dekat dapur, masak kelentar-kelentur, habis suami datang kita lempar senduk sebab dia panggil nama kita kan. Jangan macam tu. Itu bukan jihad. Itu menempah nama dekat neraka. Sekarang ada juga tiket neraka, jangan main. Ramai yang orang beli tanpa suruh beli pun dia dah beli dah dulu. So this is the bab orang cakap tingkatan syurga yang kedua. Yang mana ini yang kita nak. Yang ramai orang, semua orang nak go through macam mana Sarah go through. Tapi bila orang nampak sebenarnya Sarah ni orang dia macam mana before dia meninggal dan sebagainya. Inilah yang membuka mata. The third one, bab sedekah. This is open to those who selalu yang bagi charity. Tak kira charity apa pun. Even dengan senyuman itu pun sedekah. Yang ini kita kena tingkatkan amalan kita. Yang keempat, bab rayyan. Bab rayyan ini adalah untuk khusus for those who fasting. Yang mana yang kita selalu buat adalah Ramadan. Selalu kalau orang fikir yang wajib je, Ramadan je lah Ustazah yang sanggup buat. Lepas tu qada dah. Yang lain-lain macam nanti kan kita ada 10 Muharram, hari Ashura. Kan kita pun digalakkan berpuasa, kita nak dapatkan sunnah Rasulullah, nak dapatkan pahalanya dan sebagainya. Kita banyak terlepas benda-benda tu. Dan yang seterusnya syurga babul haj. Mana yang ini untuk orang yang pergi haji. Habis kita yang tak pergi haji ni sebab COVID. Kita tahu dan Allah lebih kata. Kita tak payah nak bersoalkan, Ustazah saya tak boleh masuk saya tak boleh masuk syurga ni. Saya tak boleh masuk syurga ni Ustazah. Awak tahu ke awak masuk syurga? Kita pun tak tahu kita ni masuk syurga ke tak, betul tak? Kita pun tak tahu sebab kita nak kena usahalah dulu baru kita nampak. Kan? Kita tak payah nak cakap ini syurga saya ni Ustazah. Yang nombor 1 tadi tu babus solat.
Tapi kita tak tahu ada benda-benda, perkara-perkara yang menyebabkan kita ditarik dan ditolak keluar daripada syurga. Wa ya'uzubillah. Kan? Next is bab al-qazim al-ghaiz wal afina. Yang inilah yang kita ustazah nak tekankan. Kalau tak dapat pun, kalau kita tak dapat, kalau kita tak dapat, tiba muka bela takut pula. Kalau kita tak dapat, kalau kita tak dapat benda yang atas-atas tadi daripada nombor 1 sampai nombor 5, kita targetlah nombor 6. Sebab apa? Inilah perkara yang kita nak ajar diri kita. Ajar apa? Ajar diri kita supaya untuk kawal kemarahan kita, untuk praktis diri kita untuk sentiasa memaafkan orang lain walaupun dia yang salah, kita minta maaf, tak apalah, maafkan saja. Okay, next is bab al-iman. Ini adalah sincere faith. Yang mana kita selalu kadang-kadang terlepas. Kita ni biasalah, selalu manusia ni terlepas. Tapi hari ni kita nak tahu hari ni tentang bagaimana kita tak terlepas lagi. Nanti saya akan bagi tips macam mana kita tak akan terlepas dengan sincere faith. Okay. Last but not least adalah bab az-zikir. Kan sentiasa orang-orang ni yang mengingatkan Allah SWT, yang apa orang cakap tu zikir kepada Allah SWT. Baik. Kita dah tahu kan jannah tu apa tingkatan dia dan sebagainya. Ustaz nak tanya soalan boleh tak? Boleh saya tanya soalan? Masya Allah, ramainya kat sini. Assalamualaikum Kak Dina. Serius mukanya ya. Okay, so insyaAllah soalan-soalannya, what we want dekat dalam dunia ni, saya nak tanya tu lah, what is our goal dekat dalam dunia ni, and what is our priority apa sebenarnya priority kita sebagai woman. Kita tak cerita pasal pangkat mak ke, anak ke, cucu ke, cicit ke, cikgu ke, apa ke, whatsoever. Woman, kita sebagai wanita, apa yang kita nak? Siapa boleh share dengan Ustazah? Kita ambil dalam 2 ke kan? Boleh. What we want. Boleh chat dengan Ustazah. Jangan malu dan segan. Ustazah tengok semua macam malu dan segan. Ustazah tahu ada beberapa yang mungkin siapa yang kenal Ustazah bolehlah bertegur siapa ya. Sebab Ustazah takut ini siapa Ustazah takut Ustazah tegur orang. Ini orang barulah. Kita malu macam tu. Kan? Silakan. So siapa-siapa? Masya Allah. Kan? What we want. Siapa yang Kak Nursima nak try, sis? Okay, so for me personally, what I want is to achieve balance between my working life as well as to get closer to Allah lah. So that is a struggle that I have because I am teaching. Habis macam balik penat, habis then kadang-kadang tak tahu iman ni turun naik, so it's very scary lah. But what I want, I'm not very certain, but what I don't want, I'm very certain. I want to go neraka. Dahsyat dia dah fikir, tak nak masuk neraka sampai dia tak tahu nak buat apa dah. Penat lah dah fikir, tak payah fikir Ustazah. So kadang-kadang dia reverse psychology Ustazah. Dia takkan fokus pada apa dia nak, dia akan fokus pada apa dia tak nak. So it's reverse Masya Allah. Good. Masya Allah. Thank you kan sis sis lah apa Ustazah ni si Nursima, Masya Allah. Thank you so much for sharing with us apa yang you nak. Kadang-kadang kita ni wanita kita selalu ni yang Ustazah nampak lah, yang selalu kita pening kepala. Apa dia adalah macam mana nak bagi konsisten ya Ustazah, macam mana nak balance life ya Ustazah, time consuming Ustazah. Kan prioritas kita apa Ustazah, obligation lagi lah ya Allah dengan suami, mak mentua, mak bapak, semacam-macam kan. So kita ini adalah satu benda, inilah kehidupan. Kalau kita tengok inilah kehidupan. Macam ni kita nak konsisten, macam ni kita nak balance lifetime. Kalau nak senang, kalau nak time untuk dapur, beli Thermomix je. Gitu. Time consuming akan lebih banyak. Sebab kan dia memudahkan urusan kita. Siapa yang dah beli tu, bersyukurlah. Siapa yang belum beli, simpan-simpanlah duit. Dia 2,300, saya tengah simpan duit. Kan? Sebab dia betul-betul apa orang cakap tu, minimize kita je masa daripada kita nak kena potong bawang dan sebagainya. Kita ni masa dah sangat-sangat terhad. So kita akan go through all this, but let's muhasabah dulu. Muhasabah yang macam mana tu Ustazah? Muhasabah dengan apa yang kita dah go through. Umur kita dah berapa sekarang? Sis Nursima dah berapa sekarang sis? Muda je, baru 18. Ya, Allah.
Dah 35. Masya Allah, 35. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, 35. Orang yang umur 30 lebih hari ni semua terimpact dengan Siti Sarah punya age. Saya 36 dah lah. Saya 38 dah sudah. Tapi umur tu tak ada, dia bukan satu ukur untuk kita nak mati bila dan sebagainya. Tapi kita punya amalan tu yang menjadikan kita, menjamin kita. So muhasabah ni Ustazah nak bawa semua orang, bawa semua orang, kita tenangkan diri kita, kita back to fokuskan untuk diri kita. Fokus. Maksud Ustazah fokus ni apa? Bagaimana ibadah kita. Sebab apa? Bila kita terlampaukan fikir, Ustazah balance life macam mana dunia dan akhirat ni Ustazah. Ustazah balance life ni macam mana saya nak obligation antara suami, lepas tu saya ni anak kepada mak saya ni macam-macam kan. Saya ni cikgu dan sebagainya. How? Kan? Tapi kita kena relax dulu. Sebab let's letak jawatan, bukan jawatan sebagai guru ke apa sekarang buat kerja, jangan. Nanti semua buat resignation letter. Ustazah Maria ask me to resign because of bla bla bla. Kan? Jangan. Saya tak suruh. Saya kata resign diri kita sebagai apa pun jawatan yang kita ada sekarang, tapi kita angkat jawatan kita sebagai hamba. Kenapa? Kenapa hamba Ustazah? Sebab kita punya purpose of life dah hilang. Kita dah selalu terlepas. Purpose kita apa? Untuk submission ourselves to Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Allah? Creator. Kita hamba. Nampak tak? We get back to the point, patah balik. Kita dah terlampau jauh dah ni. Dah sampai dekat KL, dah tak boleh masuk kan? COVID. Tapi kita dah sampai dah mana tah? Dah Himalaya punya gunung ke apa. So patah balik Singapura, bawa balik. Quarantine balik. Quarantine hati kita. Letakkan diri kita. Kita fikir balik, kita fikir sejenak, think, relax, reflect. Ustazah pun reflect. Kita isteri, kita letak jawatan, aku nak jadi hamba. Aku ni hamba yang macam mana? Aku ni hamba yang macam mana? Am I good? Aku dah bagi yang terbaik ke? Am I doing the best? Dah bagi the very best of me towards my creator? Dah bagi ke belum? Kita tanya, jawab dalam hati. Jangan jawab sekarang, jangan jawab dengan Ustazah. Jawab dalam hati. Aku dah bagi yang terbaik ke dengan Allah SWT? Aku punya solat macam mana Solat aku ni terlepas ke selalu? Mana action lupa? Kan? Action don't know, but know. Kan? So kita dah tahu ada certain masalah tu kita simpan dalam hati kita. So saya yakin dekat sini semua ada ujian masing-masing. Apa maksud ujian? Ujian ini adalah wajib untuk kita lalui. Wajib. Sebab apa? Inilah pentas kita. Inilah tempat kita diberikan ujian. Daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab kita hamba. Sebab kita dah bagikan, kita dah bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku bersaksi engkau Tuhan aku. Sebelum kita lahir dekat dunia lagi. Tapi bila kita dah lahir dekat dunia, kita dah lupa. Kita lupa objektif kita dilahirkan. Kita lupa banyak benda yang Allah suruh kita buat tapi kita tak pernah buat. Daripada kita muda dulu, kita banyak ikut nafsu. Kita terlampau fikirkan apa orang kata daripada apa Allah kata. Benda ni yang kita kena delete. Kan kena delete benda tu. Sebab apa? Bila kita terlampau fikirkan manusia, terlampau fikirkan apa yang berlaku sekeliling kita, tapi kita tak fokuskan tentang apa yang Allah nak sebenarnya. Sebab tu saya kata let's muhasabah. Sebab kita tahu benda apa yang kita lalui setiap kehidupan kita berbeza. Ustazah berbeza masalah Ustazah, Kak Siti masalah dia berbeza, Sis Nur Simah pun berbeza, semua beza. Tapi kita ada satu je benda yang kita nak. Kita nak masuk syurga. Tapi kita punya cara tu semua berbeza. Jadi Ustazah nak bawa semua patah balik. Bagaimana? Back to basic. Apa basic yang kita nak, Ustazah nak patah balik ni? Ustazah tak nak cerita propaganda macam ada selalu kan, ada selalu macam kalau puff tu jannah ni semua orang akan cakap, my target is I want to know what is the doa, what is the, you all nak tahu amalan banyak.
Tapi bila the basic things kita tak kukuhkan, dia macam rumah yang macam agak-agak kalau kena gempa ke kena air jatuh, roboh. Itulah iman kita. Tapi bila kita basic kita betulkan, kukuhkan, ini yang akan berlaku bila mana benda-benda kecil pun kita tak akan tertrigger punya. Apa dia? Surah Al-Fatihah. Siapa kat sini selalu baca surah Al-Fatihah? Cuba komen sikit, chat dengan Ustazah. Janganlah malu, janganlah segan. Kan? Apa sebenarnya ni? Yes, Kak Hikmah. Kak Hikmah selalu baca surah Al-Fatihah berapa banyak kali Kak Hikmah? Minum. Sorry, tersalah angkat tangan. But yes, I always baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Masya Allah. Good. Every solat, Masya Allah, betul. Selalu Ustazah, salah satu rukun solat. Very good. Every rakaat. Masya Allah, betul. Tapi kan, kita kadang-kadang lupa. Jadi kita selalu fikir, every rakaat is a must. Betul tak? Kalau tak baca means kita punya solat tak sah. Betul? Tapi kita tak faham ataupun kita kurang mengerti kenapa Al-Fatihah ni jadi wajib. Kan? Kenapa? Kenapa Fatihah ni wajib? Sebab dalam surah Al-Fatihah ini adalah surah your way to life. Kalau kita tengok nanti dalam surah Al-Fatihah, kalau kita tengok dalam Al-Quran kita buka surah Fatihah. Solat buka surah Fatihah. Kan? Kalau kita tengah sakit dada ke hapus semua Fatihah. Sebab apa? Benda tu dah jadi sebati dengan hidup kita. Surah ini menjadi salah satu pendinding diri, salah satu syifa, cure untuk diri kita. Kan? So kalau kita fahamkan surah Al-Fatihah dekat ayat yang ke-6, verse yang ke-6. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala kata kita dalam surah Al-Fatihah, kan? Ihdinas siratal mustaqim, guide us to the straight path. Yang mana dia sangat related lah dengan kita punya topik hari ni kan. Kan? Straight path to jannah. Kan? Straight path to jannah lah apa kan. So apa yang kita nak minta dengan Allah guide ni? Kita minta hari-hari tapi kita faham tak apa yang kita minta? Siapa boleh share dengan Ustazah? Faham ke tak apa yang kita minta selalu? Kita minta apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Selalu kalau dalam doa, dalam Fatihah ni, guide apa sebenarnya awak nak minta dengan Allah? Cuba share dengan Ustazah. Apa guide yang awak nak minta? Faham insya-Allah, not stray from unbeliever. Betul, jalan yang lurus. Very good. Minta jalan yang lurus je. Kalau jalan yang tak lurus, macam mana? Kalau tiba-tiba kita dalam tempat yang jalan tak lurus. Kan? Sebenarnya kalau kita fahamkan, kita minta dengan Allah jalan yang lurus, straight path ni bukan kita jalan lurus je tau. Kita minta hati ini cekal. Kita minta Allah ni supaya tolong kita. Kita minta tolong dengan Allah je, bukan dengan manusia. Manusia ni sebagai hanya satu, orang cakap, tempat untuk kita share. Tempat untuk kita belajar sama-sama. Untuk kita nak sampaikan kita punya goal tu sama-sama. Okay, kalau kita tengok balik, kalau kita fikir kesihatan, rezeki, kita minta Masya Allah, good. Kan? Kadang-kadang kita minta dengan Allah untuk kita supaya tak terkandas dengan ajaran-ajaran yang macam non-believer, kan, tak termasuk. Sebab this world is full of fitnah. And direct ke indirect deviation ni banyaklah. So dengan kita request dengan Allah Subhanahu Wa Taala to make us firm on His path, ini perlu. So bila kita berdoa tu kena minta betul-betul. Bila kita minta tu solat tu janganlah hanya sekadar wajib. Kan? Kita minta malas lah sebab wajib tak apalah aku. Jadi kita in short Ustazah kata, kita ni sebenarnya we asking Allah to guide us to the truth path and keep us firm sebenarnya. Firm from where? From what? Knowledge kita. Kadang-kadang ada orang, saya nak masuk ni lah Ustazah. Lepas tu tiba-tiba dia masuk tempat lain. Dia masuk college lain. Tapi benda tu dia tak minat. Kan? Benda ni pun perlu. Kita perlu minta Allah guide kita supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. And lagi satu, decision. Kalau kita fikir balik decision, keputusan yang kita buat dalam hidup kita daripada umur kita berapa, mak bapak kita bagi kita keputusan untuk kita terus macam okay, that is your decision, buatlah. Kan? Kadang-kadang keputusan tu kita tak minta pun dengan Allah, tolong. Ikut perasaan.
Kita tak banyak ikut otak kita banyak ikut perasaan. Especially woman lah. And bila kita minta dengan Allah untuk guide kita to the straight path, kita lupa priority kita apa. Kadang-kadang kita buat keputusan, kita tengok pada hati kita, ikut nafsu lah. Contohlah, priority awak, duit gaji awak, kan, tolong suami dan sebagainya. Kalau student nak bayar duit sekolah, tapi priority awak pergi sale 8.88 kan, semalam. Siapa pergi masuk Shopee, Lazada semua beli barang-barang kan. Jangan lagi link kepala. Ada je yang tengah scroll sampai saya dengar saya cakap kan, Zaz kena lagi kan macam tu kan. So this is the thing yang kita minta Allah guide kita supaya kita tak tersasar jauh sayang-sayang semua. Okay, yang kita kena faham apa 3 elements yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, the first 3 verse mengajarkan kita, teach us about akidah. Apa akidah ni? Tauhid kita. Kenapa? Sebab back to basic lah. Sebab bayangkan kita ni sebagai pokok, yang pokok tu basic dia, tanah dia tak rata, tak cantik, tak kukuh. Awak nak solat macam mana? And how you want to portray your akhlak? That is the basic kan. And the next 2 verse Allah teach us about worship. Macam mana kita nak worship dengan Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah cerita ihdinas sirata. Lepas Allah sambung lagi. Lepas Allah tunjukkan kita, Allah first kita minta ihdinas sirata. Lepas tu last tu siratal ladzina an'amta alaihi, kita minta Allah tunjukkan macam mana orang-orang yang degil, yang tak nak dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana hidup orang. Allah jauhkan terus daripada straight path. Allah dah bagi kita warning sebenarnya. Tapi warning ni kita tak nampak ataupun kita kurang tak perasan lah, senang cakap kan. So tahu tak muslimah yang selama mana kita baca Al-Fatihah, sebenarnya Allah menjawab setiap kata-kata, setiap bacaan kita. Siapa tahu? Anyone know? Yang sebenarnya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari tu, yang you kata every rakaat dan sebagainya, Allah menjawab. Siapa tahu? Boleh komen? Boleh komen. Ingatkan ni Facebook live ke? Boleh chat dengan Ustazah. Maaf lah ya, tu biasa. Siapa tahu? Siapa boleh tahu tak yang dalam surah Al-Fatihah ni sebenarnya Allah menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan? Lepas tu Allah kata, my slave has praised me. Allah jawab. Lepas tu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan? So kita cakap, Allah jawab balik, my slave has glorified me. Kan? Benda tu yang kita nak. Macam kita panggil suami kita ke panggil orang yang kita sayang. Sayang. Kalau dia tak jawab, awak mengamuk kan? Kalau dalam 5 minit dia tak jawab, awak jerit kan? Betul tak? Sayang! Kan? Dia sayang tapi dia jerit. Kan? Macam tu lah. Tapi Allah, apa pun yang kita baca dalam surah Al-Fatihah kita, tak nak ke perasaan tu ke, tak tahu ke kan, Allah tetap jawab. Ya sayang, hamba-Ku. Ya saya aku kat sini. Aku kat sini. Macam tu. Tapi kita lupa. Macam mana kita nak masuk jannah? Kalau kita tak basic pun kita tak kukuh lagi. So Ustazah nak ajak semua kat sini, bila baca Fatihah, kita fahamkan verse by verse supaya kita masukkan surah Al-Fatihah itu dalam hati kita dan dengan diiringi dengan doa. Boleh? Jadi lepas tu dah nak masuk syurga ni. So kita nak enter jannah dah sekarang. So macam mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narrated by Abu Hurairah, narrated by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah kata, if the woman prays 5 daily prays, fast in Ramadan, safeguards her chastity and obeys her husband, she will enter Jannah from any door she wishes. So 5 waktu ada, puasa ada. Kita ada rukun Islam kan? Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Ustazah, kenapa zakat haji tak ada? So siapa boleh share dengan saya? Siapa tahu, siapa boleh agak-agak? Kenapa dalam hadis ni Rasulullah SAW tak kata perempuan yang pergi haji atau perempuan yang menunaikan zakat masuk syurga mana-mana pun. Tapi Rasulullah only focus 2 things dalam rukun Islam kita, iaitu solat 5 waktu dengan puasa. Siapa boleh share? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala katakan begitu? Anyone?
Is it because nak pergi haji is like you also need your mahram, like your husband, and haji is also not melainkan you are suka apa ni ada the means to go, then you should go haji. So it's not like suka diberatkan kepada wanita. And then what is the other one? Zakat. Zakat I think also because you depend on your husband, is it? For money and all that. So very good Kak Nursima. Maknanya apa yang saya ajar fardu ain telah terterap Masya Allah. Good. Alhamdulillah. Kan nampak tak implication dia dah implementasikan ilmu tersebut. Very good. Sebab kenapa haji dengan zakat ini kita perlukan seseorang yang solat dan puasa untuk diri kita sendiri. Kita mampu. Itu amalan kita. Kan? Kalau haji kita kena ada mahram. Kalau zakat, kita zakat fitrah pun suami kita bayarkan. Melainkan kalau suami kita meninggal dunia dan sebagainya, itu lain cerita, lain situation. Sebab itu kalau kita nampak betul-betul, bila mana kita faham, kita jaga maruah kita, maruah suami kita, kita obey suami kita. Selain daripada suami, bukan yang suami jenis pukul bantai kan, yang tanpa sebab tiba-tiba datang sayang-sayang pang kan, macam tu kan. Suami yang macam tu awak boleh minta nasihat dan minta bantuan. Do not silent when you go through all this mental torture, all this domestic violence. Please, jannah tu memang betul dekat tapak kaki dia. Tapi kita sebagai wanita, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab apa Allah dah bagi kita akal. Jangan biarkan diri anda terus-terus, apa orang cakap tu, kalau bahasa ustazah lah, terus-terus dilunyai tanpa sebab, dimarah tanpa sebab dan sebagainya. Kan? Ada orang tanya kalau belum kahwin macam mana ustazah? Yang belum kahwin pula, dia taat dengan ibu bapa dia. Dia taat dengan ibu bapa dia. So taat dengan ibu bapa, satu, dengan dia jaga all dia punya family members semampu dia. Kan? InsyaAllah dia boleh masuk syurga mana-mana. Sekarang ni ramai anak-anak muda yang meninggal dunia di awal usia, muda sangat. Kan, diorang tengah-tengah buat kerja meninggal dan sebagainya. Ini yang kita nak namakan, kita boleh fahamkan bahawa mati ni anytime. Tak ada time-time yang tunggu, tak ada. So macam mana kita, kalau orang cakap dengan Ustazah, ada orang tanya, Ustazah macam mana nak work life balance Ustazah? Starting point kita macam mana? Kita work, apa kita live macam tadi Kak Nursima share kan, I'm a teacher, lepas tu I ada anak, macam mana I nak fokus kat myself kan? Ustazah nak share. Kita ni status kita nenek, kat situ ada nenek kan, ada nenek kan, kita lah status mak, kita lah status anak, betul tak? Macam mana ni kita nak jadi orang yang betul-betul bila kita ada this status macam saya kata this status, how? Saya nak share, make sure buat this tips sebab dia sangat berkesan. How Ustazah? How? Ustazah buat macam mana? Ini yang Ustazah boleh kongsikan adalah tips daripada diri sendiri yang mana dia sangat mujarab sehingga ke hari ini. Yang mana kalau orang nampak macam Kak Siti dah kenal Ustazah dah lama dah. Sebelum Ustazah rumah lama, pindah sini apa semua, we go through, she know me very well, Masya Allah. So how? First thing, prioritizekan niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Whatever that you do right now, niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana suami, bukan kerana nak jannah. Kalau kita fikir nak jannah, kita akan rasa beban. Tapi bila kita fikirkan tentang creator kita, pencipta kita, kita fikirkan tentang pencipta kita. Kita are really excited. Allah sayang kita. Allah sayang kita macam tu kan. Kita fikir, aku tak boleh, aku nak jumpa Allah. Aku nak jumpa. Macam kita ada nampak goal kita macam, Allah dah ciptakan aku nak give back. Macam mana ni? So prioritize kita Allah. Letakkan Allah itu dekat tempat yang paling pertama. Apa pun tak kisah. Dari sudut kerja, solat kita, masa kita kerja kan kita kena solat. So kita kena tahulah time management kita macam mana sayang. Bagi Ustazah, siapa-siapa yang ada masalah solat dari sudut masa-masa bekerja, make satu benda yang macam contoh, time lunch lari sekejap. Sebab solat kita bukannya 10 minit atau 1 jam. Solat kita betul-betul, kalau kita fokuskan yang rukun sahaja, we will take time 5 minutes je. Habis doa, doa ni banyak nak kena list down. You can do that sayang, tapi you can do that more focus during your solat tahajud. That's how you make your 24 hours. That's how you put your 24 hours tu cantik. Sebab kita bangun tidur kan, kita sebagai mak, nak kena siapkan anak, nak kena preparekan anak pergi HBL lah. You kena prioritizekan.
Macam mana nak prioritize Ustazah? Tadi Ustazah kata nombor 1 Allah, letak niatkan kerana Allah. This one will help. Daily checklist. Ustazah tak bohong Ustazah ada daily checklist Ustazah. Nampak buku black Ustazah ni, Ustazah hari-hari Ustazah tulis sebelum tidur. Betul ke Ustazah? Yes, sebelum tidur Ustazah akan tulis apa yang Ustazah akan buat. Contoh, Ustazah tunjuk contoh Sebab mungkin ramai yang rasa perlu kena ada. Sebab kenapa kena ada? Sebab memang wajarlah memang benda ni sangat baik, sangat bagus. Okay, Ustazah pun dah buat. Contoh. Okay, 27 ni alhamdulillah. 27 April 2nd Julai apa Ustazah nak buat? Nampak? Ustazah tulis pukul 8.30 ada fitrah punya benda. Lepas tu buat preparation for term 3. This is all apa yang I nak tulis. So tulis daripada pagi je lah. First thing apa, second thing apa. Lepas tu 3 Julai pun Ustazah tulis. Macam contoh 7:30 AM Iqra ngaji. Empowered punya. Lepas tu tengok yang dah buat Ustazah tick. Kena buat. Sebab apa? Itu yang akan mendisiplinkan awak. Even kalau awak nak letakkan, okay, makan pukul berapa, letak je, tak ada masalah. Itu awak punya, bukan orang lain. So awak tahu prioritas awak mana. Contoh kalau yang ada anak. Ni contoh kalau yang ada anak, okay? Contoh bangun pukul, awak kena bangun sebagai mak, kena bangun awal sikit kan untuk nak prepare everything. So bangunlah, janganlah macam pukul 4 kau dah bangun. Jangan sayang. Boleh letak dalam 5:15 bangun. 5:15 bangun, lepas tu you solat 2 rakaat dulu. Sebab you prioritaskan Allah kan, tahajud dulu 2 rakaat. The simple one is better. Kan? Less is more. So 5 suku bangun, lepas tu you solat, dia dah mandi, you solat apa semua. Then you feel fresh. Then after that you kejutkan anak-anak nak pergi sekolah dan sebagainya dah apa semua. Then after that you know, okay next breakfast anak-anak pack kan apa diorang punya lunch ke apa. Then after that suami apa nak kena buat, dah gosok baju ke apa. Itu prioritas kita untuk family. Okay, untuk yang belum kahwin macam mana pula Ustazah? Prioritaskanlah subuh pukul berapa, kan? Subuh pukul berapa, breakfast kena apa semua. Okay, kerja ni. Okay, hari ni kerja dia apa? Ustazah punya kerja dakwah. So apa Ustazah nak kena buat? Okay, checklist Ustazah. Okay, make sure kuliah duha sekian pukul berapa. Lepas tu besok next, lepas tu ada meeting. Letak meeting pukul berapa. So you know tau, telaten je pukul berapa. So if you put Allah number 1, Ustazah kata tadi kan. Mana you tahu, okay, solat awal waktu pukul 1, okay dah settle. Lepas tu asar sempat, okay masukkan, selitkan supaya you tahu bila you nak buat benda tu. Bila yang you tak perlu buat benda tu. Sebab you bila letak, macam contoh, kalau siapa kenal Aisyah Hijana ni. Aisyah Hijana ni dia one of the business woman dekat Malaysia ataupun influencer. Umur dia muda tau. Ada bisnes sendiri, ada anak satu, degree student. And it's not easy. And dia wife. Nampak tak? Wire dia punya kehidupan kan. Mana nak jaga bisnes, mana nak jaga suami, nak jaga anak. Lepas tu apa lagi? Nak fikirkan tentang assignment dan sebagainya. She's top student. Apa dia buat? Sama macam Ustazah. Checklist. Buat checklist ni sangat penting. And bila kita tahu, kita dah tahu apa keperluan, kita tak akan waste time untuk nak scroll Shopee ke, Lazada ke, Facebook pun tak sempat kadang-kadang. Sebab apa? Kita dah fokus dekat diri kita yang benda-benda perlu untuk kita utamakan. This is about checklist. Okay, next. Yang Mas Ustaz share tadi, kita solat awal waktu. Kan? Sebagai wanita kita solat awal waktu. Siapa yang ada suami boleh solat sama-sama. Susah, suami saya kerja shift. You cari satu masa, satu waktu solat yang mana you boleh share, boleh solat sama-sama. Kenapa susah? To create bond. Ini yang ramai orang kurang cakna ataupun aware about this. Sebab apa? Bila kita solat sama-sama sebenarnya, lepas solat kita salam kan. Sambil tu kita cakap, I love you, I minta maaf. This is the time to create the memory. Sebab bila kita solat sama-sama, syaitan larilah berapa kilometer pun saya tahu. Dia lari sebab dia tengok this is the time bonding and hati you akan tenang masa solat. Pada solat tu you nak buat amalan, you nak baca Quran ke, nak belajar ke, benda ni perlu. Sebab apa? Inilah amalan bekalan kita yang kita nak bawa pergi jannah. Tak ada pun, kita tak boleh masuk syurga percuma ya. Tak ada pun syurga yang percuma. Semua yang ada harga. Allah dah letakkan harga yang paling rendah sekali apa? Harga ni yang zikir. Tapi kalau kita pun zikir terlepas, macam mana?
Wa'iyauzubillah. Seterusnya, tips number 4 Ustazah nak share. Okay, tips number 4 ni Ustazah nak share. Yang mana kita hati ni perempuan memang susah lah. Perempuan ni dia menang dengan hati. Sebab apa? Jealousnya lain, dengkinya lain, apa orang cakap tu, riak dia lain, apa semua macam-macam lah. And perempuan adalah manusia yang paling susah sekali nak maafkan orang lain. Paling susah. Sebab apa? Sebab ada hadis Rasulullah SAW, ada satu makcik, ada satu orang tua ni datang kepada Rasulullah, kan? Dia kata dia tanya Rasulullah, macam mana nak minta ampun? Rasulullah kata, wahai wanita, wahai macam kakak lah orang cakap macam tu kan. You should give charity, kan? Bagi sedekah, kan? And seeking Allah forgiveness, because Rasulullah SAW nampak, Rasulullah kata semasa Rasulullah go through Isra' dan Mi'raj, siapa ingat Isra' Mi'raj, Rasulullah nampak ramai perempuan lemas dekat dalam neraka. So, and a woman among them said, dalam kalangan wanita-wanita dalam ahli neraka tu kata, why is it the majority dalam neraka ni perempuan? Rasulullah jawab, sebab kau selalu curse frequently. Curse, kita suka curse tau. Dengan suami ke, dengan anak ke, and kita ni selalu tak bersyukur, ungrateful of your husband. Yang belum kahwin, kita tak grateful dengan hidup kita ke, apa-apalah. Tapi yang ni yang khusus untuk yang dah kahwin, kita ni kurang bersyukur dengan suami kita. Contohlah, abang ni tak tolong jemur baju saya penat tau bawa balik kerja. Kan? Ada yang macam tu kan, betul tak Muslimah? Atau tolonglah buang sampah. Alah, asyik saya je buang sampah. Ni cuci piring aku pun susah kan? So something like that. Okay? So lagi satu Rasulullah kata, ini adalah kita perempuan ni lack of wisdom. Ataupun kita ni susah sangat nak mengambil ihsan, susah nak portray kita punya ihsan, susah nak portray kita nak mengejarkan agama kita. Kerana apa? Kerana kita ni selalu tanya, apa aku dapat? Kalau aku buat ni apa aku dapat? Kita selalu tanya macam tu. Kalau solat aku dapat apa? Kalau puasa aku dapat apa? Kita nak benda tu in return cepat sangat, instantly. Tapi kita lupa yang sebenarnya reward yang kita akan dapat nanti sayang. Sebab tu kita belajar hari ni. Kan? And selalunya perempuan ni, kalau yang Rasulullah kata, yang paling banyak sekali yang termasuk tergelincir dalam ahlu neraka adalah orang yang do not offer solat for some days. And do not fast. Kan? Ini bila perempuan ni kan, dia ada certain age tau. Ada certain age yang mana kita faham kita nampak macam-macam lah. Kita akan go through, kita tak puasa, tak boleh puasa dan sebagainya. Kita orang cakap mengambil ringan agama kita. Tak apalah aku uzur. Uzurnya sampai setahun kat Siti. Kan? Ada yang uzur sampai setahun. Tanya sikit, uzur lah. Kan? Tanya sikit, uzur lah. Kan? Problem dia always kita ingat semua dalam otak kan. So benda-benda ni yang kita tak boleh nak bawa. And lagi satu, perempuan ni susah nak memaafkan. Dia kata, I forgive Ustazah but I cannot forget. Bila you say that, sebenarnya hati you tu, something is not right. Sebenarnya bila kita forgive, kita kena forget dah sayang. Tak boleh dah simpan. Apa pun masalah, contoh dengan family ke, dengan kawan ke, dengan saudara mara, sepupu ke, ipar duai ke, apa pun jenis masalah, bila kita maafkan kita akan lebih tenang. Saya cakap Ustazah, saya ni traumatized. Ya, Ustazah pun traumatized, tapi kita kena tahu macam mana nak encounter kita punya orang cakap tu, kita punya paranoid kita. Kita ni sebab paranoid. Kalau orang tu buat cakap perkataan tu terus teringat, dia tu pernah cakap dengan aku lah, ya Allah, macam tu kan. Alamak, kita akan start tu macam build the emotion kan, marah. Sifat marah ni sifat siapa? Syaitan. Dan kita suka meriak-riak, tunjuk-tunjuk. I ada beg Gucci, baru beli gaji bulan lepas. Benda ni semua adalah hati. Siapa nak tahu lagi tentang hati? Tunggu nanti Empower akan buat juga. Jangan risau. Kita akan belajar lagi detail, sangat detail supaya hati ni kita tahu mana kita nak letakkan dia dekat every situation. Jangan kita main rimbat je semua pakai hati. Susah juga. Yang terakhir, antara yang terakhir. Okay. Ustazah nak semua orang dalam ni fokus, positif, move on, settle.
Kenapa Ustazah cakap macam ni? Ustazah senang je cakap. Kalau buat. Kenapa? Sebab tadi kita dah buat checklist. Kita dah letakkan niat kerana Allah. So the last one, fokus dengan apa you buat tu, checklist tu. Positif. Macam mana positif Ustazah? Kalau contoh, circle you toxic. You cucilah dengan klorok. Tak payah. Bukan maknanya Ustazah suruh putus kata rahmi. Tak. You tahu bila part kena cakap, bila part kena diam. Better. Sebab perempuan ni kalau dia cakap, mulut dia lagi cepat daripada kaki. Kan? Mulut dia lagi cepat daripada kaki. Itu yang sangat bahaya muslimah. Sebab bila kita nampak kan orang-orang selalu cakap ke kat Facebook ke kat mana kan, kita selalu cakap lebih tak fikir perasaan orang lain. Kan? Ataupun kita terbawa-bawa dengan toxic relationship ke ataupun family dan sebagainya. Macam mana Ustazah kalau family saya ni terlampau negatif? Awak boleh ubah jadi positif dengan berkawan dengan orang positif. Awak akan nampak, awak akan macam mana awak handle family awak yang negatif. Boleh. Tak ada benda yang mustahil dalam dunia ni, muslimah. Semua akan ada jalan. Okay. Move forward. Kalau ada masalah yang sebelum-sebelum ni, just move forward. Tak payah fikir-fikir dah. Ustazah memanglah senang Ustazah cakap, saya baru je diceraikan dan sebagainya. Memang. Tapi ingatkan tadi Ustazah kata, inilah tempat kita diuji. Bila kita redha, Allah akan bagi nikmat kita. Bila kita nampak ujian itu tanda Allah sayang, kita akan tersenyum dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala solution. Bukan pakai ubat muka solution tu je tau. Kan, ubat muka kita tahu jaga muka dan sebagainya. Tapi kita kurang nak jaga hati kita, pemikiran kita ni dah sangat-sangat karat dah. So change. Nak tak Ustazah sharekan doa? Kan, doa ni kena amal. Okay, kena amal. Apa amalan dia? Ini Ustazah amal. Personally this Zoom punya benda hari ni semua pasal Ustazah share. Apa yang Ustazah dah go through and apa yang Ustazah amalkan setiap hari. Kan? Suami Ustazah pun tak tahu yang apa aku amalkan selama ni. Sebab itulah terikat dengan dia macam tu. Apa yang Ustazah amalkan? Yang pertama, doa ni Ustazah jadikan zikir. Kan Habib apa nama Allah maksudnya? Habib Adi Zainal Abidin share dengan Ustazah, share dengan semua orang lah masa tu. Doa Nabi Musa. Macam nak baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Ini dalam surah Al-Qasas ayat 24. Ustazah ulang lagi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Boleh ikut. Jangan ni lah. Jangan malu-malu. Ustazah tak dengar pun, awak baca sendiri. Tapi ikut Ustazah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ulang ayat ni, jadikan zikir tau. Bukan baca time doa. Zikir. Zikir ni apa? Tengah free time ingat baca. Tengah free time. Kalau awak mula-mula tak boleh nak hafal, buat lepas solat. Maknanya zikir semampu banyaklah, tak kisah. Nak buat 3 kali boleh, nak buat 10 kali boleh, tak kisah. Kenapa Ustazah kata kena zikir? Sebab awak baca dia punya translation. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki. Rezeki ni bukan duit sayang. Rezeki silaturahmi, rezeki kawan, rezeki orang cakap tempat kerja, rezeki jodoh. Ini semua rezeki. Lepas tu dalam ayat ni sambung pemberian yang engkau berikan. Kita nak minta Allah yang berikan bukan orang lain. Dan ketika Ustazah tengah susah, Ustazah share satu story. Ustazah susah, bukan susah macam tak apa-apa ke dana, tak. Ustazah baru balik kelas agama. Maknanya Ustazah pergi kelas lah. Lepas tu Ustazah pergi kelas kat Punggol. At that time Ustazah kerja dekat rumah Ustazah masa tu di Mei Ling Street. Kalau siapa tahu Queenstown tu. So daripada Punggol nak balik Mei Ling Street pukul 11.30. MRT pun dah nak habis. Jadi apa dekat tangan Ustazah ada berapa? $10 je. Ustazah diam je. Ustazah kata, ya Allah macam mana? Macam tu tau. Tanya dalam hati, tanya ya Allah macam mana? Kawan Ustazah 3 Yunus. Lepas tu kan Yunus kalau naik MRT dengan Queenstown dah dekat kan. Ustazah okey lah, tak apa, kita tahu kita naik MRT. So Ustazah tiba-tiba Ustazah cakap lah, okey lah tumpang dia. So dia bayar taksi dia lah. So Ustazah kata okey daripada sini Ustazah nak try lah naik taksi saja. Masa tu I think belum ada Grab.
Grab belum ada lagi. I think Uber kot masa tu. Tapi Ustazah mana lah ada apps ni kan. Jadi lepas tu Ustazah pun diam. Ustazah duduk depan sebelah driver. Ustazah genggam je $10 Ustazah. Macam mana ni Allah. Dia diam je tau. Dalam hati diam tu mak dia cerita cakap-cakap dengan kita. Kita pun layan kawan berbual. Dah sampai rumah dia. Degupan jantung ni rasa macam dah kat bawah dah berterabur sebenarnya hati. Macam mana aku balik jaga kaki ke aku macam ni. Sekali salam lah kat kita salam kawan kita mak dia kan salam. Sekali mak dia tiba-tiba mak dia salam seluk duit. Apa ni mak? Kita panggil dia Umi. Apa ni Umi? So Umi cakap ini rezeki awak. Saya tak cerita tau saya tak ada duit. Ini rezeki awak. Saya tak tengoklah berapa kan. Semua macam nak nangis tapi diam. Terima kasih Umi, nanti kita bayar balik kejap macam tu. Dia kata kalau awak ada rezeki awak bayar. Macam tu. So hati member dah happy lah kan. Oh boleh balik dengan selamat, tak payah jalan kaki kan. Tengok fikiran kan. Ni apalah ya Allah. Anak aku pukul 12 kan. Sekali, okay uncle go to main street. Kan. Orang duduk dalam taxi straight kan. Tengok depan. Ustazah tak. Ustazah duduk badan Ustazah straight. Tapi Ustazah punya kepala macam ni. Tengok meter tu gerak naik. Sampailah dekat tunnel nak masuk Queensway Commonwealth kan. Dah dekat dalam rumah. Ustazah tengok, saya check. Baru $16. Macam dia macam, apa ni? Macam tempat dia daripada Yunus pergi Mailing tau. I think, yalah, daripada tengah nak pergi ujung sikit. Jauh kan? So macam tak munasabah lah. Macam, tak masuk dia akal Lepas tu, uncle kata, okay $16. Okay dah. Keluarkan ada baki lah kan. Ada bagi $4. Ustazah sampai rumah 11:58. Ustazah ingat lah sebab benda ni memang termasuk macam tersentuh hati 11:58. Macam sindarilah sebelum pukul 12 sampai rumah. Sampai je rumah, Ustazah nangis, sujud syukur. Adik Ustazah kata, kau kenapa kak dah terbiat macam tu? Kena lari ke anjing ke? So Ustazah cerita kat dia. So Ustazah kata, ini rezeki tau. Allah bagi, kita tak sangka-sangka. Ingat kalau kita buat baik dengan siapa pun, jangan minta balasan. Tu Ustazah punya prinsip lah. So macam bila kita bincang tu kita cakap, ya Allah, syukur, Alhamdulillah macam tu kan. At time kita rasa, aku dah $10 je tu. Macam mana Tapi Allah nak bagi tu, kita tak expect apa. Kita tak expect. So amalkan rezeki ni, walaupun nampak panjang, tapi dalam lama awak akan terbiasa. Rabbi inni lima anzalta ilayya. Tengah gundah gulana pun, kalau contoh baru kena buang kerja dan sebagainya, tolong amalkan insya-Allah. Dan ingat bila awak amalkan benda-benda ni, dan satu juga Ustaz Hazri selalu amalkan baca Al-Fatihah sebelum masuk rumah dengan 3 kul. Dah settle. Sebelum masuk rumah mana awak daripada mana-mana tempat ke, semoga rezeki tu datang meluas di rumah awak. Macam tu. Next, doa ni pun best untuk tetapkan istiqamah. Ramai kan tanya Ustazah macam mana nak konsisten. Amalkan doa ni, insya-Allah hati tu akan sabit. Maknanya cekal dekat situ. Macam mana? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Macam tu. Boleh? Lagi sekali. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika. Ini adalah satu doa yang mana kita nak minta, ya Allah, tetapkanlah hati kita kan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi kan Kak Nur Simah kata, macam mana saya nak buat Ustazah? Saya macam mana nak amalkan, saya nak ibadah kat diri saya dengan kerja, dengan anak, dengan suami kan, banyak kan. Doa ni, yakin dengan apa yang kita doa. Bukan yakin dengan Ustazah. Yakin dengan apa yang awak doa, awak akan dapat dia punya result. Dia tak cepat, dia tak lambat, dia ikut time awak. Jangan cakap, Ustazah saya buat hari ni Ustazah, habis besok tak ada apa-apa pun, tak ada pun rezeki datang. Yang kan ni McDonald delivery datang terus. Tak macam tu sayang. Doa ni bila kita ada istighfar, kita minta ampun dulu, barulah kita dapat apa yang kita nak. Kalau kita tak istighfar pun kurang dengan Allah SWT. Rasulullah pun 80 kali tau. Kita tak tahulah berapa kali kan. Tepuk dada tanya iman sendiri. Itu yang Ustazah nak share tentang hati ni. Sebab hati ni kita kena jaga supaya kita tak tersasar daripada kita punya landasan agama kita. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustazah nak share lah. Islam ni tempat kita has raised status of the woman so high. Kan? Sampaikan kita ni kan, kalau kita jadi mak lah, kita syurga kat bawah tapak kaki. Simple-simple je macam tu.
Islam dah angkat kita tapi kita still letakkan diri kita paling bawah. So macam mana tu? So marilah kita renung-renungkan. Wah dah macam TV1 renung-renungkan. So alhamdulillah kita dah habis dah Q&A session. So kalau ada yang nak tanya soalan, dipersilakan. Ada yang tanya soalan? Tak ada? Semua shy cat dah Ustazah. Shy cat, tak apa. Kan, tak apa. It's okay. Kak Nosima okay? Alhamdulillah. Feeling So, better? you were saying that dekat your class Fardu Ain apa ni about the Nabi Ayub, right? About the test and challenge he faced, right? So how do we macam remain resilient in during challenges and tough times? Oh, macam Nabi Ayub go through Macam mana Nabi Ayub go through? Nabi Ayub selalu berdoa dengan Allah untuk ihsankan dia. Macam minta, ya Allah ampunkan. Nabi Ayub dia tengah ujian, dia minta ampun je, dia tak minta apa. Macam mana nak minta ampun? Astaghfirullahalazim. Rumah dah terbakar lah. Anak mati. Isteri mengamuk. Astaghfirullahalazim. Kita punya standard dengan Nabi totally lain Tapi kita tetap hamba. Macam mana Nabi tu dia mengaku aku hamba Allah. Sebab itu Allah utuskan Nabi dan Rasul untuk kita. Sebab apa? Untuk kita belajar juga daripada mereka. Sebab itulah uswatul hasanah kita yang ada dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling tinggi. So macam mana nak steadfast, nak kekalkan istighfarlah selalu. Supaya apa? Kita tahu, kita get back to the track. Kita tahu Allah tu wujud, Allah ada dengan kita, Allah tak tidur, Allah tak makan, Allah tak pergi disco lah sebenarnya cakap kan. Kalau orang macam jahat, kalau fikir jahat, mana Allah tak tolong aku. Allah tak pergi disco lah, Allah ada. Cuma kita je tak tahu cara nak call Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lupa, kita beli je sejadah lofa lah, sejadah tebal lah, apalah. Lalas kita tak pakai juga. Beli Quran sebesar-besar alam. Saya nak belajar Ustazah. Tapi lala berapa? So tepuk dada tanya iman, insyaAllah. Ustazah saya nak tanya macam mana nak doa sincerely. I mean sometimes we doa, we tend to put like a motive kan. Macam nak rezeki lebih, contohnya nak bisnes maju, etc. Like that. Adakah niat kita tu dah tak kira kerana Allah? Okay, dia macam ni. Itu bukan tak niat kerana Allah. Kita hope. Doa ni actually kita hope. Kita hope. Kita hope ni Allah, kita mengharapkan Allah dengar doa kita, Allah dengar permintaan kita. So macam mana kita nak doa sincerely, kita minta betul-betul, kita merayu, bukan minta, masuk Ustazah bukan merayu sampai golek-golek sampai dah masuk dapur, no. Minta tu angkat tangan. Ada orang ni malas nak angkat tangan, dia macam, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku, wah kau ingat member, macam tu kan. Kau ingat Tuhan tu member, angkat. Allah ciptakan tangan kita ni untuk angkat. Bila kita angkat, kita fokus. Fokus ni dan tengok tapak tangan kita. Inilah jari jemari yang kita buat kerja setiap hari. Inilah jari jemari yang kita didik anak kita. Inilah jari jemari yang kita nak bisnes kita maju. Angkat, doa, fokus. Kan? Barulah kita rasa sincere. Minta, ya Allah, aku mohon dengan kau ya Allah. Dengan kau saja aku boleh mohon. Aku tak boleh mohon dengan DPS. Kalau tak, nanti interest naik. Tapi dengan kau interest tak naik, ya Allah. Aku mohon. Dengan macam tu, kita minta dengan Allah supaya Allah tu berikan kita ketenangan dan kita sincere. Kita rasa daripada hati, lubuk hati kita minta. Memang spesifik, nak cantik, nak rezeki lebih dan sebagainya. Spesifik sebab ini pengharapan kita dengan Allah. Sebab itu ada konsep doa. Sebab itu solat pun doa. Bila solat kita buat betul-betul, itu pun doa. Okay, Kak Farhana, Masya Allah. How do we maintain positivity, sangka baik when we face the continuous trials? Simple. Bukan action, simple. Dia macam ni. Bila kita nak positif, kita nak setiap kali apa pun ujian kan. Contohlah, contoh kita buat, contoh ada satu benda macam cakap-cakap dengan Ramzi, habis macam, kita macam dah start salah sangka. Tapi kita fikir,
mungkin orang ni kita fikir kita kena tukarkan mind kita ni dah berkarat sangat tau, dah penuh dengan kuning-kuning. Letak klorok dah lepas ni. Macam mana? Ubah apa yang kita nampak. Contoh, kat CCTV tu sengit lah. Kita cakap macam tu. Kan? Tapi dalam spek kita, dalam otak kita lagi satu, kita cakap, oh mungkin kat CCTV tu style dia macam tu. Nampak tak positif? Can you see? Kan? Macam sekarang ni. Kak Nursima ni macam nak tidur. Kan? Mata dia macam nak tidur. Oh tak, memang mata dia kecil. Nampak positif? Kita pandang sesuatu tu dengan pandangan yang kasih sayang. Yang ni diajar oleh Profesor Dr. Muhaya. Jangan kecam, bukan pasal yang perempuan bodoh dan sebagainya. Kita nampak perspektif yang baik yang kita boleh ambil pengajaran daripada orang-orang yang lebih makan garam daripada kita. Okay? Boleh? Alhamdulillah. Ada lagi soalan sebelum kita akhiri? Tak ada? Okay, kalau tak ada, Ustazah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memberikan telinga anda semua selama nak sejam mendengar Ustazah bercerita kan. Ustazah nak minta maaf juga daripada hujung tudung sampai ke hujung stokin. Macam biasa Kak Nursima contohnya selalu ayat dia setiap minggu kan. So kalau saya tahu ada yang tak pakai stokin kat rumah. Tapi ada yang pakai stokin sebab sejuk. So insya-Allah Ustazah pun minta maaf andai kata terkasar bahasa ataupun ada contoh-contoh Ustazah yang kurang enak mendengar dan sebagainya. Dan semoga apa yang Ustazah sampaikan kan dapat memberikan manfaat, dan ingat ujian itu setiap hari kita akan lalui dan jangan give up. Jangan give up. Kita bangun, kita jatuh macam mana pun tergolek-golek kat tangga ke mana-mana, bangun dan cakap insya-Allah Allah ada. InsyaAllah Allah ada tau. Kadang-kadang Ustazah tahu sakitnya kita tempuh tu ujian, orang tak rasa. Tapi ingat, hati awak ni fragile. Sekali je awak angkat tangan, Allah buka, Allah tunjukkan satu. Jangan give up. Dalam hidup ni jangan give up. Sebab kadang-kadang kita, apa yang kita nak tak semua kita dapat. Tapi Allah berikan yang terbaik untuk diri kita. Okay? Tetap jadi wanita yang kuat. Yang kuat. Maksud Ustazah kuat bukan nak tumbuk suami. Kan? Bukan tumbuk anak. Bukan sepak pampang. Kan? Kuat tu dari sudut kita punya hati dengan fizikal. Kita punya akal. Anak-anak tengok. Family kita tengok. Kita ni tempat mereka berteduh. Kita ni tempat mereka depend. Tapi kalau kita jatuh, bagaimana anak-anak kita kalau kita tinggalkan? Bagaimana keluarga kita kalau kita tinggalkan? Kita nak tinggalkan keluarga kita dalam keadaan kita ada positif dalam diri kita yang diorang boleh ingat sampai bila, atau negatif yang kita tinggalkan. Okay? So, itu daripada Ustazah. Take it away Kak Siti. Thank you. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Thank you so much for a very insightful explanation, tips, doa. Very comprehensive 1 hour. Subhanallah. So as much as Siti pun nak minta maaf kalau ada technicality issues in terms of administrative or what, based on empowerment, minta maaf. And of course to thank everyone lah yang dapat spend your 1 hour with us. InsyaAllah semoga sesi ini memanfaatkan semua orang. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. So jumpa lagi insyaAllah. Do follow us dekat Empowered Women Singapore. We have on our Instagram and also our Facebook. So insyaAllah in future kita akan buat kelas-kelas yang seperti inilah. I think it's very interaktif daripada just theory based kan. Betul. So insyaAllah kita boleh akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Take care everybody. Selamat malam. Happy holiday. Siapa yang tak kerja besok, alhamdulillah Ustazah cuti. Selamat hijrah. Selamat hijrah. Ingat, ini dia hijrah kita. InsyaAllah kuat.